الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita tengok hadis yang terakhir di dalam bab setiap kebaikan itu merupakan sedekah pada muka surat 247, hadis 227. An Abi Dzar qala qila ya Rasulullah dhahaba ahlad duthur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumun kama nasum ويتصدقون بفضول أموالهم قال أليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة وتحميدة صدقة وبدع أحدكم صدقة قيل في شهوته صدقة قال لو وضع في الحرام أليس كان عليه وزر ذلك إن وضعها في الحلال كان له أجر. Hadis rawahul Bukhari di dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Kita tengok terjemahan hadis daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu. Abu Dzar Jundub bin Junadah. Nama dia Jundub bin Junadah. Kata beliau, ada orang datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang suatu permasalahan, tapi tak dinyatakan. Qila, dikatakan. Siapa yang berkata tak dinyatakan dengan jelas. Kata orang tersebut, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba ahlad duthur bil ujur, telah mendahului kami orang-orang kaya di dalam memperolehi pahala. Jadi dia mari ni dia mengadu, yang mana dia kata orang-orang yang kaya ni telah mendahului, menewaskan mereka ini dari sudut pahala. Maksudnya ada kelebihan pada orang kaya ni. Kemudian dia ceritalah, kata dia yusalluna kama nusalli. Orang-orang kaya ini salat, mereka salat macam kami salat. Wa yasumun, orang-orang kaya berpuasa, kami juga berpuasa sama. Tetapi apa lebihnya mereka ini? Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim, mereka itu bersedekah dengan harta yang mereka miliki. Yang tu kami tak boleh buat. Jadi dia mari ni dia mengadu satu perkara yang kita kategorikan sebagai hasad, dengki yang dibenarkan oleh agama. Maksudnya lelaki ni dengki. Dia dengki kepada orang kaya kerana orang kaya ni telah melakukan suatu kebaikan yang dia tak boleh lakukan, iaitu menyedekahkan hartanya pada jalan yang betul, yang mana dia tak ada peluang yang sama. Baik, sebelum itu, tuan-tuan, pada asalnya hasad diharamkan oleh agama. Hasad ni maknanya dengki lah. Nabi SAW sebut, sesungguhnya hasad, innal hasada ya'kulu, sesungguhnya perbuatan dengki kepada orang ini, dia memakan kebaikan, dia merosakkan segala kebaikan yang kamu lakukan.
seperti mana api membakar kayu. Maksudnya apabila seseorang itu dia buat kebaikan, dalam masa yang sama dia dengki pada kelebihan orang lain, dosa dengki itu menjahannamkan segala amalan yang dia buat. Dengki ni apa? Hasad ni apa? Suatu perasaan dia tak boleh melihat orang lain mendapat nikmat lebih daripada dia. Itu hasad. Ini seperti yang kita semua maklum, hasad ni dia tak boleh tengok orang lain dapat nikmat lebih. Tapi kalau dapat balak tak apa. Kalau dapat benda yang buruk tak apa. Dia tak boleh dengar orang lain dapat benda yang baik. Tapi kalau orang tu dapat keburukan, okey. Dia dengar cerita yang tak elok, cerita musibah, kawan tu sakit ke, rumah kena ribut ke, rumah terbakar ke, dia tak rasa apa. Lebih teruk dia seronok. Tapi kalau tak rasa apa, dia kata rumah untung sial. Dia tak ada perasaan apa. Tapi dia tak boleh duduk, dia tak seronok kalau dia dengar orang tu dapat benda yang lebih dari sudut nikmat. Yang ni dia panggil hasad. Jadi ini hasad lah. Dia nampak kawan tu sedekah, yang mana dia tak boleh sedekah. Dia tengok kawan tu ada duit, kawan tu ada harta, kawan tu sedekah, dia tak boleh buat benda yang kawan tu buat. Ini juga dinamakan dengan hasad. Dia pergi mengadu kepada Nabi SAW. Cuma hasad ni, kalau digunakan istilah yang betul, dia panggil ghibtah. Term yang tepat digunakan istilahnya ghibtah, iaitu dengki di dalam perkara yang baik. Ghibtah. Nabi SAW sebut, la hasada illa fitnatain. Kamu diharamkan untuk hasad, dengki, melainkan di dalam dua hal. Nabi SAW kata, kamu tak boleh dengki, haram. La hasada, tak boleh hasad, illa, kecuali, fi ithnatain, di dalam dua perkara. Yang pertama, rajulun atahu Allahu ilma. Kamu boleh dengki, bahkan agama suruh kita dengki. Dengki yang macam mana? Melihat orang yang mendapat ilmu. Tuan-tuan tengok, dia ada ilmu lebih, dia boleh baca Quran elok, dia ada ilmu agama, dia pandai, dia faham. Tuan-tuan dengki dekat dia. Yang tu boleh. Yang kedua, rajulun atahu Allahu malan. Orang yang Tuhan bagi harta pada dia. Okey tuan-tuan, dalam kehidupan manusia ni, Nabi SAW sebut ada 4 kategori orang. Kita semua ni tak lari daripada 4 jenis manusia. Nabi SAW cerita, manusia ini ada 4 jenis. Secara umumnya dia tak lari daripada 4 jenis ni, 4 golongan ni. Mari kita tengok, kita duduk dalam kategori mana. Yang pertama, Nabi SAW kata, orang yang Allah berikan ilmu dan juga harta. Kategori yang pertama, golongan kelompok manusia yang pertama ni, Allah bagi pada dia harta, dalam masa yang sama Allah bagi ilmu. Ini yang terbaik. Nabi kata the best yang ni lah, yang Allah Ta'ala bagi dekat dia ilmu, dalam masa yang sama Allah bagi harta. Oleh kerana dia ada ilmu, jadi dia menggunakan harta itu pada jalan yang betul. Ilmu itu memandu dia, membimbing dia, mengatur dia, supaya dia menggunakan harta pada jalan yang benar. Ini penting, dan kedudukan ilmu itu mengatasi harta lah. Jadi, okey, tapi dia ada 2, ilmu dan harta. Oleh kerana dia ada ilmu, dia guna harta dia pada jalan yang benar, dia dapat pahala. Ini the best manusia.
Manusia yang terbaik. Jadi kalau tuan-tuan ilmu pun ada, reta pun ada, lepas tu tuan-tuan guna reta pada jalan yang betul, tuan-tuanlah manusia yang terbaik yang Allah bagi kelebihan yang nilah, yang elok, baik. Orang yang kedua, manusia yang jenis kedua ni Nabi sebut, kategori yang kedua, golongan yang kedua ni yang Tuhan memberikan kepadanya ilmu, tapi Tuhan tak bagi reta. Tuhan bagi dia ilmu tetapi Tuhan tak bagi kaya. Yang ni tuan-tuan tengok banyak juga kategori ni. Yang dia ada ilmu tapi dia tak kaya. Boleh hidup lah. Kan? Okey. Oleh kerana dia ada ilmu tapi dia tak ada harta, dia telah berniat dengan niat yang betul. Jika andai kata kalaulah suatu hari nanti saya diberikan harta seperti si fulan, saya juga akan buat apa yang dia buat. Dia buat tak? Tak. Sebab dia tak buat, dia tak ada harta. Tapi dia telah berniat dengan satu niat yang betul. Niat apa? Kalau saya Allah bagi duit harta banyak macam si fulan tu, saya pun akan buat lagu dia buat. Cuma sekarang ni saya tak ada, jadi saya tak boleh buat. Tapi saya bercita-cita untuk buat. Baik tuan-tuan, apa kata Nabi? Si fulan yang kedua ni, yang hanya ada ilmu tapi dia telah niat macam yang A tadi, dia dapat pahala sama macam A. Di atas apa? Niat tadi. Dia telah dapat pahala yang sama dengan A di atas niat dia tu. Okey. Ini dua jenis manusia yang bagus. Ada harta, ada ilmu, buat baik, ada ilmu, tak ada harta tapi niat. Dia kata kalau dia ada harta, dia nak buat macam A. Dia pun dapat pahala sama. Baik. Sekarang kita pergi pada golongan yang ketiga. Jenis manusia yang ketiga ni, manusia ni kita lah. So kita boleh letakkan kita nak duduk di part mana, di bahagian mana. Okey, baik. Golongan yang ketiga ni kata Nabi SAW, orang yang Tuhan beri kepadanya harta tapi Tuhan tak bagi ilmu. Nabi kata orang ni Allah bagi kaya, harta yang banyak, duit dia banyak, tapi Allah tak bagi ilmu. Oleh kerana dia duit banyak, harta banyak, tapi dia tak ada ilmu, maka dia telah menggunakan harta tersebut pada jalan yang haram. Tapi kurang-kurang dia ada harta lah juga kan. Cuma harta tu dia belanja pada jalan yang salah. Ini orang yang ketiga. Jahannam dia di mana? Rosaknya dia pada ilmu tadi. Berbeza dengan orang yang harta dengan ada ilmu tadi ni. Baik. So tuan-tuan boleh letaklah. Aku ni harta ada, ilmu ada. Okey, nombor 1. Aku ni ilmu ada lah sikit, harta tak ada. Okey, nombor 2. Kalau aku ada harta pun aku nak buat juga lagu kawan tu. Sekarang ni aku tak boleh buat pasal aku tak ada. Okey, nombor 1 dengan nombor 2. Janganlah nombor 3. Tapi nombor 3 ni macam okey lah juga pasal ada duit jugalah. Nombor 3 ni ada duit, macam saya kata ada harta, tapi dia belanja jalan yang haram pasal tak ada ilmu, tak ada guide. Okey, tolak. Yang paling teruk, yang paling jahanam sekali ni nombor 4. Yang Nabi SAW kata, dia ni harta pun tak ada, Allah tidak merezekikan kepadanya harta, dan Allah tidak memberikan kepadanya ilmu. Dua-dua dia tak ada. Pasal tu kadang-kadang kita tengok ada orang susah tu satu bab lah. Tengok dalam masyarakat kita, susah tu satu bab dah. Miskin tu dah satu bab dah. Kita pun bukanlah kaya, tapi kategori kita tak sederhana lah. Miskin tu satu bab. Dia punya balok hala ke agama tu sama naik lagu miskin tu.
Sekurang-kurangnya kalau kita miskin, tak ada duit, mayang ni tak siapa hang tak semayang? Saya nak semayang macam mana? Sekali semayang RM15. Boleh fahamlah, munasabah lah. Pasal apa hang tak semayang? Saya nak semayang macam mana? Nak makan pun tak ada duit. Semayang sekali semayang RM20, RM30. Ni bukan agama nak semayang kena pergi beli colok. Kalau kata tak ada ayak di rumah, mai ambil ayak semayang di masjid. Saya nak bagi tahunya, teruk dalam dunia, dalam masa yang sama teruk juga dalam agama. Pasal tu kita tak tahu apa punca. Tapi kebanyakan asnaf ni memang masalah dalam ibadat ni. Sebab itu kita tengok, bukan kami nak pergi mayang macam mana? Kami kalut kerja. Kalaulah orang kaya yang tak kalut kerja tu, bolehlah kami pergi mayang mengaji apa semua. Bohong. Apa? Tak kerja pun. Cuba pergi. Kita yang tuan-tuan yang kaya ni maghrib ke apa? Pukul 6. Yang tak kaya tu pergi tengok maghrib ke apa? Mayang benda. Kurang-kurangnya kalau hampa susah di dunia, sengket, teruk di dunia, boleh masuk syurga esok senang. Ini sikap. Ini satu benda yang sikap. Pasal itu masjid-masjid ni bila dia berhadapan dengan asnaf, antara perkara yang dia kena ambil berat daripada ni, soal tuan-tuan tengok. Panggil mai bagi bantuan di masjid, tak mai. Ni yang golongan yang keempat ni, harta pun tak ada, iman pun tak ada, agama pun tak ada. Jadi dia buat apa? Dia kata kalau dia satu hari nanti dia kaya, dia akan buat jahat macam yang nombor 3 tadi. Sekarang ni dia tak boleh buat jahat, bukan dia tak mau tapi dia tak ada duit, dia tak berpeluang. Nabi kata dia dapat dosa macam kawan yang buat tadi. Walaupun dia tak buat, tapi cita-cita dia untuk buat jahat tu. Sekarang ni pasal apa hang tak buat? Dia kata pasal aku tak ada duit. Tapi tunggu, aku ada duit nanti aku akan buat. Jadi ada orang dia tak buat jahat bukan pasal dia tak mau. Ada orang dia tak buat jahat bukan dia tak mau, tapi dia tak berpeluang. Tapi kalau sampai satu masa saya ada duit, saya pun lagi hero daripada dia. Nabi kata apa? Dia pun dapat dosa sama macam orang nombor 3 tadi. Kesimpulan dia apa tuan-tuan? Niat memberikan kesan. Satu orang dia ada niat tapi dia tak berpeluang. Yang ni yang penting. Dia ada niat tapi dia tak ada peluang nak buat, dia tetap dapat. Sebab itu tuan-tuan bisa dengar lah hadis orang yang sesiapa yang ada niat untuk melakukan kebaikan, falam ya'malha man hamma bihasanatin. Sesiapa yang ada niat nak buat kebaikan, falam ya'malha qad katabahallah. Ada orang yang niat nak buat baik kemudian dia tak buat, falam ya'malha, dia tak buat kebaikan itu, Allah tetap tulis. Ni yang jenis macam mana ni? Jenis orang yang bersungguh nak buat, lepas tu tergendala kerana halangan, kekangan luar daripada kawalan dia. Contoh, dia main masjid, tengok-tengok tak ada. Dia telefon untuk imam, bukan hari ni kuliah, esok Allah saya main hari ni dah. Macam mana ni? Tu imam kata pahala boleh dah. Yang ni yang kategori niat tak ada, tak boleh buat tapi dapat pahala. Dia pergi bayar duit nak pergi umrah, dia pergi kapal terbang apa semua, tengok-tengok tak ada orang, telefon, dia kata minta maaf ni, syarikat ni kena tipu. Dia dapat apa lah? Dia dapat. Artinya orang yang memang niat betul, bukan niat. Dia kata pagi tadi ada kuliah subuh. Oh tu lah,
Aku memang duk niat nak pergi dah. Aku ingat 30 kali Sabtu dah hang duk sebut ni. Yang jenis sembang murung ni. Jumpa kita. Macam orang lah jumpa saya kan, jumpa tuan-tuan lah, jumpa saya. Kuliah begini Ustaz. Oh kuliah. Masjid mana? Masjid Ustaz. Itulah saya nak pergi. Dah dia pun tegur elok, kita pun tak kata. Nak pergi tu daripada tak ada anak sampai 3 orang anak tu nak pergi situ. Bohong. Kata dia panggil apa? Berbah. Saya tak tahu. Hari Sabtu kau masjid saya. Kita buat daripada Allah. Daripada ceramah mengadak kot tu sampai mengadak kot ni ya. Dia duk kata, hari Sabtu ah. Habang atau itu tak payah duk berbahasa. Saya memang tak mau pi, tapi tengoklah nanti kau dapat hidayah pada saya pi. Saya tahu lah memang duk ada, memang saya tahu kata ada. Ada lagi teruk, dia habang kat kita pula. Soyak begini. Wush. Pagi ni soyak. Oh, pagi ni soyak. Oh, itulah. Subuh kan? Oh. Tapi dia tu tak pi juga. Ini yang dia panggil apa? Dia panggil satu hari nanti akan bertemu buku dan ruas. Boleh. So tuan-tuan, Nabi SAW kata, siapa yang dia niat nak buat jahat. Yang ni orang banyak keliru. Dia nak buat jahat tapi dia tak jadi buat, dia dapat pahala. Dia macam mana? Satu orang yang niat nak buat jahat, dia cancel kerana takutkan Allah. Yang ni baru dapat. Satu orang dia dia niat nak buat jahat, tiba-tiba bila dia tak jadi benda tu. Tak jadi tu pasal apa? Kita nak tanya dulu. Dia kata hari ni aku dapat pahala pasal apa? Pasal tadi aku niat nak curi masjid. Aku pergi tengok Tok Siak dah buka semua, tolong buka tabung. Tuan-tuan tak mau bagi orang pecah tabung, tuan-tuan buka siap-siap. Kalau tuan-tuan tak buka, mereka tak tahu kata ada ke tak ada. Bila dia pemain tuan-tuan buka, oi, tak ada. Nampak? Ataupun tuan-tuan tak payah kunci. Oh, tak kunci, mana tak ada. Nampak? Jadi dia bibi tak ada. Tak ada, dia pun balik. Dia kata, hari ni tak dapat duit tapi dapat pahala. Pasal apa? Siapa yang niat jahat, lalu dia tak buat jahat dia, maka ditulis baginya pahala. Dia tetap dapat dosa. Pasal apa dia dapat dosa? Pasal dia meninggalkan benda itu bukan kerana Allah. Pasal tak ada. Yang betul yang dapat pahala ni macam dalam hadis tu. Yang berdiri di atas kaki 2 orang wanita kan. Satu orang laki-laki yang berdiri di hadapan yang berdiri di atas paha wanita. Artinya dia nak melakukan perbuatan haram tu dengan wanita tersebut. Wanita tu kata, ittaqillah. Hang takutlah kepada Allah. Terus dia tinggalkan perempuan tu. Dia tak jadi buat kan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim tu, yang cerita pasal 3 orang masuk gua tu. 3 orang masuk gua kan, cerita satu-satu. Yang kawan ni dia nak berzina, lepas tu dia teringat dekat Allah Ta'ala, dia takut, dia tinggal perempuan tu. Yang ni dapat pahala. Pasal apa? Dia niat nak buat jahat, falam ya'malha, dia tak buat. Dia tak buat tu pasal apa? Pasal apa dia tak buat? Pasal dia takut kepada Allah Ta'ala. Yang ni baru dapat. Tapi kalau nak buat jahat, tergendala, cancel kerana berlaku masalah kan, mereka nak buat jahat, tiba-tiba pipi tengok line tak clear, cancel, line tak clear. Yang ni tetap dapat dosa. Baik, saya nak ceritanya bagusnya orang miskin ni kerana dia mempunyai niat dan cita-cita nak menandingi orang kaya ni, nak memberikan pahala, iaitu dia pun nak sedekah. Hadis ni juga kata para ulama menunjukkan keutamaan dan kelebihan orang kaya kerana mereka mengatasi orang lain dari sudut pahala sedekah. Jadi ini hadis menunjukkan kelebihan orang kaya. Maksud orang kaya ni bukanlah kaya. Kaya ni maksudnya dia boleh bagi sedekah. Orang yang ada duit ni, dia bila boleh bagi sedekah, dia lebih pada orang yang lain. Itu kelebihan memiliki harta. Kemudian Nabi SAW cerita kepada dia. Nabi kata, alaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Nabi kata, sesungguhnya Allah telah menjadikan ruang lain, alternatif untuk dia bersedekah. Nabi kata setiap kali dia sebut subhanallah, subhanallah, subhanallah,
tahmid, Allahu akbar, alhamdulillah, alhamdulillah, semua tu sedekah. Jadi, maksudnya bagi-bagi dia subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dan tuan-tuan tentu pernah dengar hadis yang Nabi SAW sebut, manusia ni dia ada 360 sulama. Manusia ni ada 360 ruas. Dan tuan-tuan wajib bersyukur di atas ni. Tuan-tuan, kita kadang-kadang tak berasa kaya pasal kita tak syukur. Ramai orang dia tidak merasakan dia kaya bukan kerana dia tak ada harta, tetapi kerana dia kurang syukur. Sebab itu kalau kita tengok pada diri kita ni tuan-tuan, tengok pada diri tuan-tuan ni, cuba tuan-tuan tulis tengok berapa nilai diri tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak tahu, tuan-tuan pergi hospital, tuan-tuan tanya, buah pinggang ni harga berapa kalau ada orang nak beli? Cuba kita tulis, buah pinggang ni sebiji mungkin 50,000 di pasaran gelap. Buah pinggang. Tuan-tuan kalau tak ada apa buah nak jual buah pinggang. Dia kata di China orang jual buah pinggang nak beli telefon. Di India, di negara-negara miskin, Afghanistan. Sahabat saya pergi Afghanistan, pergi hantar bantuan. Ni, memang mereka jual ni, buah pinggang ni. Daripada ada buah pinggang lapak berapa. Macam mana kita tahu kata dia jual buah pinggang? Dia tunjuk, dia selok. Ada ni, bekas jahit. Dijual di negara-negara orang kaya ni. Jadi gamak tuan-tuan pening kepala tak tahu pergi mana. Dia kata ni buah pinggang. Buah pinggang kita ni free of charge. Yang ni dia panggil jual tak pakai modal. Mata. Semua ni. Tuan-tuan, semua organ ni boleh jual. Jantung, mata. Tapi jual jantung, pilah. Pasal itu saya kempen pada tuan-tuan semua ni. Saya kempen pada tuan-tuan. Semalam saya cakap tentang wakaf. Satu benda yang tuan-tuan boleh wakaf, kita kempen walaupun ada khilaf di kalangan para fuqaha, tapi yang rajihnya saya kempen tuan-tuan semua, sebelum tuan-tuan mati, tuan-tuan pilah sign ikrar untuk derma organ, supaya bila tuan-tuan mati, walaupun di sana ada kaul yang tak benarkan atas alasan-alasan, tapi majoriti ulama moden ni, muasir yang terkini ni, semua kata okey, no problem, boleh kata okey lah. Tuan-tuan pergilah ikrar, kalau saya mati, bagilah buah pinggang ke, jantung ke, mata ke, apa ke, supaya tuan-tuan nanti dia kata, ustaz, kita mangkit di hari akhirat mata sebelah tak ada, pasal kita pergi bagi kat kawan tu. Ish, dia dapat sebab mata hang cemek, ustaz lah ni suruh pergi derma, tengok tak nampak. Akhirat esok cerita lain, pergi bagi tuan. Sekurang-kurangnya tuan-tuan tak ada tanah nak bagi, kawan tu boleh hidup. Ni sedekah besar sedekah organ. Mungkin di kalangan masyarakat kita benda ni tak meluas. Kempen tentang derma organ. Kan? Baik. So, dia kata setiap dia subhanallah. Saya nak cerita tadi yang Nabi kata 360. Ni Nabi kata semua ni kena syukur. So, Tuhan bagi ni free of charge. Kalau kita kira-kira tengok mau ada 1 juta, 2 juta lebih ni badan kita semua ni. Mata, telinga, hidung semua ni. So wajib tuan-tuan syukur. Macam mana? Nabi kata semua itu kamu boleh syukur dengan tasbih, tahlil, takbir, tahmid. 360 tu, kalaulah kita Tuhan suruh, kalau Tuhan minta 1 ruas ringgit, 360 every day. 360. Tuan-tuan bagi 200. Saya boleh takat 200 je Allah Ta'ala. Okey, 200. Kita cabut yang 160. Cabut tangan, cabut tangan, cabut tangan. Siapa yang bayar 360? Lengkap, full set. Macam tuan-tuan pergi ya. Bayar penuh, dapat penuh. Cuma kalau nak bagi orang bayar penuh ni, dia beli barang kita, katalah dia beli kereta bayar 1,000. Bagi tayar lah, ambil tayar. Boleh. Esok dia bayar pula 500, ambil pintu. Dia puluh bayar bagi cepat. Allah Ta'ala buat 360. Nabi kata 360 ruas. Tu dalam hadis yang tuan-tuan akan jumpa nanti.
360. Wajib bersyukur pada setiap hari di atas nikmat ni yang kita boleh 360 ruas ni, sendi ni. 360 ringgit mana kita boleh bayar? Tak mampu. 360 tu kalau satu RM1 tu kira murah. Kalau Tuhan minta 100 dah 36,000. Lagi tak boleh bayar, tapi percuma. Maka Tuhan minta apa? Nabi kata sedekah dengan tasbih, tahlil, takbir, tahmid, itu sebagai balasan memuji Allah di atas nikmat yang dia bagi. Sekurang-kurangnya kita tak boleh kuranglah zikir ni, kan? Itu Nabi SAW sebut. Jadi orang yang kurang ni, orang yang tak berapa ada duit, zikir ni sedekah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pasal itu Nabi pernah tanya dalam satu hadis, ada satu sedekah yang lebih mahal daripada emas dan perak. Zikrullah. Zikir. Pasal itu bila kita zikir ni, kita sedekah. Zikir ni tanda kita ingat. Tuan-tuan, tanda kita terima kasih pada manusia, kita ingat pada dia. Pasal itu bila orang bagi sesuatu, kita akan bagi tanda ingatan, tanda terima kasih, cendera hati, sebagai kenang-kenangan di atas kebaikan yang dia buat. Tuhan kalau kita nak balas, tak padan, tak terbalas apa yang Tuhan bagi pada kita. Tuhan minta supaya kita memuji dia. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar. Itu sebagai timbal balik di atas apa yang dia bagi. Lebih dahsyat lagi dalam hadis ni, dia kata apa? Dia kata Nabi SAW, wa bud'u ahadikum sadaqah. Setiap kali kamu bersama dengan isteri kamu, pasangan kamu, maka itu juga dinamakan sedekah. Itu pun sedekah. Tuan-tuan, pasal apa sedekah? Sahabat tanya, fi syahwatihi sadaqah. Ya Rasulullah, takkanlah kita bersama dengan isteri kita pun sedekah? Itu syahwat, keinginan. Kita seronok, kita memang nak benda tu. Takkan yang tu pun sedekah? Kan? Yang tu pun kira sedekah? Nabi kata okey. Dia panggil al-qiyas aqs. Qiyas terbalik. Qiyasul aqs. Aqs ni artinya terbalik. Terbalik ni macam mana? Okey, Nabi reverse psychology. Nabi tanya apa? Law wudi'a fil haram. Okey, hampa pelik kan? Kalau hampa bersama dengan isteri dapat pahala. Okey, lah ni nak bagi hampa mudah faham macam ni. Kalaulah hampa pergi bersama dengan bukan isteri, wudi'a fi haram ni, hampa pergi letak pada tempat yang haram, hampa boleh apa? Kalau hampa pergi berzina, bahasa mudahnya, kalau hampa pergi berzina, hampa dapat apa? Sunat muakkad. Apa dia? Zina apa dia? Haram. Boleh apa? Dosa. Jadi kalau pergi buat tempat yang haram boleh dosa, menyalurkan, menggunakan tempat dan saluran yang halal boleh apa? Boleh pahala. Nampak tuan-tuan? Aks. Nabi pusing bagi kita faham. Jadi tuan-tuan, orang yang bila dia menyalurkan pada perkara yang halal, dia boleh pahala. Sebab apa? Banyak. An-Nawawi kata, orang yang memenuhi tuntutan nafsu dia pada tempat yang halal, dia telah melindungi diri dia daripada berzina, dia telah memberikan hak pada isteri dia, dia telah meramaikan zuriat dia. Banyak faedah dia dapat pahala. Okey tuan-tuan, hatta Nabi ajak satu hari lalu satu wanita dia bersolek. Nabi ternampak wanita itu, fawaqa'at, maka telah terdetik nafsu pada diri Nabi. Nabi kata dia datang dalam bentuk syaitan. Artinya wanita tu dia bersolek, dia make up apa semua, dia lalu Nabi tengok, Nabi naik syahwat. Ini adalah sifat basyariah Nabi. Sifat apa? Kemanusiaan. Nabi ni manusia. Tuan-tuan pun tak payah duduk warak pelik Pasal itu jangan duduk segak-segak sangat depan ustaz.
Tak apa, ustaz takkan dia nak ada nafsu. Yang ni silap faham. Kalau ada nafsu tak apa lagi, nafsu songsang. Lagi kalut kita. Kan? Okey. So bila mari perempuan tu, Nabi naik nafsu. Nabi tinggalkan sahabat. Masuk pergi ke dalam rumah. Dalam sebahagian riwayat, dia kata Zainab. Nabi keluar mari. Lepas seketika Nabi keluar mari. Basah apa rambut Nabi. Nabi kata tadi satu wanita lalu naik syahwat. Kemudian Nabi kata aku telah mendapatkan isteri aku. Demikian Nabi kata kamu. Apabila kamu keluar ke jalanan kemudian naik atau tercetus syahwat kamu, maka carilah isteri kamu dan salurkan pada jalan yang halal. Nabi mengajar kita nafsu sesuatu yang tak mungkin kita boleh ambil macam ni. Ni nafsu tuan-tuan, buat keluar, tahu. Aku tak ada dah. Buang dah. Tak boleh. Nafsu ni kita hanya boleh apa? Bentuk, asuh dia. Sebab itu tuan-tuan, kita diajar dalam agama ni mengapa? Mentarbiah nafsu, didik nafsu tu. Maka Nabi ajak macam mana kita nak buat? Pertama, fitrah orang ada nafsu. Satu orang bila dia tengok perempuan, dia teringin, dia ada perasaan pada perempuan tu. Normal. Itu fitrah tabi'i. Dia tengok perempuan, dia seronok, dia syok, dia berkenan. Dia tengok tiang ni, dia tak berkenan. Kalau dia tengok tiang ni pun dia naik nafsu, kalut kita. Dia kata segok tiang ni. Kan? Elok tiang ni, jangan. Ataupun dia tengok kambing. Geram aku tengok kambing ni. Segok kambing ni. Kalut kita. So dia pelik kan? Tapi dia tengok perempuan. Tuan-tuan, tengok perempuan, tuan-tuan rasa seronok, tak berdosa. Tuan-tuan tengok wanita, tuan-tuan tengok, tuan-tuan rasa seronok, ada nafsu, tak berdosa. Yang berdosanya bila tuan-tuan buat benda tak elok, berdosa. Fikir benda tak elok, berdosa. Tuan tengok, segok, cukup. Segok, cukup. Astagfirullah. Maka auto channel pergi habis. Kalau gamuk tuan-tuan tak boleh kontrol, tuan-tuan pergi cesat. Nak darah, janda. Tu tuan-tuan mampu sikit. Tak boleh duduk. Tengok sup pun nampak dia. Tapi berkira bagi menikah. Pergi menikah. Tapi dia kata saya dah ada bini dah. Tak apalah. Yang ni satu bab. Pergi menikah. Pasal kita dah berkenan. Pergi menikah. Pergi minta ke dia. Dia kata saya hari tu ternampak di kedai roti canai. Saya tak boleh tidur. Saya nak minta, nak masuk minta nak menikah. Boleh tak? Kita menikah dua. Saya pun duduk seorang. Boleh sangatlah. Nikah. Tak mana salah? Tak mana salah? Ada ayat saya salah? Tak salah. Buat cara yang betul, selamat. Lepas tu duduk 2-3 hari pula dia pergi kedai roti canai, dia tengok, segok lagi yang ni. Dia pergi ya. Saya ni dah ada 2 isteri tapi saya tengok saya tak boleh tidur, saya segok macam ni. Boleh ke? Saya pun baru lepas habis iddah ni. Tak apa, buat kira elok pergi jumpa pak saya. Saya pun dah ada pak ni. Nikah pula. Lepas tu dia pergi pula, dia tengok, putih elok ni. Pergi berkira cara elok. Lepas tu kalau dah cukup 4, dia dah buat galak lagi, tak katok. Yang ni tak boleh dah tekan 4. Tapi saya nak habangnya, demikian agama aja. Tapi kalau dia tengok dia sendiri pun makan roti canai orang bayar. Dia tu segok, hang tak duduk segok-segok hak ni pun aku nak bayar ni roti telur ni. Segok makan pergi habis. Kalau yang tu, yang roti telur pun orang bayar, nak macam mana? Esok hari Khamis sahaja aku puasa sunat kerana Allah Ta'ala. Puasa duduk sengat-sengat lah rumah. Yang duduk keluar pergi mana? Pasal dia buih. Ni saya nak cerita hukum ni. Nampak? Agama ajar. Kita masalah dia, duk rasa subhanallah tu zikir lah, betul lah. Tapi nafsu dia ada saluran dia. Dia ada cara dia. Boleh duk tuan-tuan, ustaz boleh kot kita naik nafsu, subhanallah. Hilang nafsu kita? Tak. Nabi ajar. So sebab tu saya bukan nak tajuk tu tuan-tuan, tapi tuan-tuan kena tengok hadis saya tu pasal dia sebut benda tu, saya
terang yang tadi ni. Law wudi'a fil haram, kalau dia letak pada benda, masalah kita, orang kita, dia lebih rasa senang, dia lebih rasa mudah, dia lebih rasa tak ada apa kalau pergi buat benda yang haram daripada buat benda yang halal. Saya kalau nak buat contoh mungkin ekstrim. Dia tabang menikah, doa aku kawan tak apa yang duk menikah. Dia boleh buat syarat macam tu. Ini cerita betul ya tak? Isketam bola. So, berjaga-jaga dalam hal ini. Baik. Hadirin mukminin, kesimpulannya di dalam hadis ni telah mengajar kita tentang keseluruhan tindak tanduk kita. Perbuatan bersedekah dianggap ibadah. Perkataan kita zikrullah dianggap sedekah. Hatta di dalam diam kita pun dianggap sedekah. Kita ada perkataan, kita ada perbuatan, dan kita juga ada pada menyalurkan tempat dia. Artinya bila tuan-tuan salurkan pada tempat yang halal, pilih tempat yang halal, buat pada tempat yang halal, tuan-tuan mendapat pahala sedekah. Kata ulama, akhir kalamnya apa dia? Keseluruhan perbuatan, tindakan seharian orang beriman adalah sedekah di sisi Allah. Tuan-tuan duduk ni pun sedekah, tuan-tuan berjalan tu sedekah, tuan-tuan makan sekejap lagi sedekah, tuan-tuan makan untuk bagi kekuatan supaya tuan-tuan boleh kerja. Setiap benda yang tuan-tuan buat tu ada kebaikan, manfaat dia, semua dia kira pahala. Satu orang makan, pasal apa hang makan? Aku nak ada tenaga, saya aku nak pergi kerja. Pasal apa hang pergi kerja? Aku nak cari nafkah. Pasal apa hang nak cari nafkah? Aku nak bagi anak bini aku makan, supaya aku tak pergi buat benda haram, mencuri dan sebagainya. Artinya nampak? Dia menjaga diri dia daripada buat benda haram. Setiap perbuatan dia tu dikira sedekah. So, dia punya rantaian kita ni, kalau dia berakhir pada kebaikan, daripada tindakan awal tu dikira sebagai sedekah. Ending dia di mana? Ending dia supaya saya ada rezeki, tak meminta-minta pada orang dan tak mencuri. Jaga daripada buat benda haram. Ending dia di situ. Daripada awal tadi dah dapat pahala. Nampak tuan? Mudah-mudahan hadis ni memberikan satu ketenangan pada kita. Kalau kita tak mampu jalan A, ada jalan B. Kalau tertutup jalan B, Allah buka jalan C. Tak ada jalan yang Allah Ta'ala tutup, tak bagi peluang untuk kita masuk. Mudah-mudahan hadis ni dapat pengajaran pada kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.